Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, seberang Perai. Dan sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Selamat menyertai program saya yang saya ingin mengajar di samping grammar. Dan memang sekarang sementara menunggu buku saya yang kedua, level 2, untuk siap dan diterbitkan. Maka saya gunakan masa inilah untuk berkongsi dengan kamu semua bahagian-bahagian bahasa Inggeris yang lain di samping grammar. Okey, so sesi kali ini struktur ayat yang mesti betul. Bagaimana kita membina ayat dan belajar dari asasnya, bagaimana mengatur atau menyusun perkataan agar menjadi satu ayat yang tepat dari segi jalan bahasa, dari segi struktur, dari segi grammarnya. Jadi sesi kali ini struktur ayat yang mesti betul. Maka kita boleh lihat di papan saya telah mencampur aduk perkataan-perkataan, dan kamu mesti memetik perkataan dan menyusun supaya ia menjadi satu ayat yang betul. Okey, sebelum itu biar saya berkongsi dengan kamu semua tentang apa yang sedang berlaku selama ini. Mula-mula kita tahu, kita sedia maklum bahawa saya sedang menulis buku level 2 dan hampir siap, sudah sampai ke bab ke-38, sudah habis bab 38. Jadi sebenarnya tinggal 2 bab, sebab saya memang merancang 40 bab, tetapi saya fikir-fikir, saya rasa saya ingin tambah lagi 1 bab. Jadi kesemuanya 41 bab. Dan tinggal 3 bab sahaja. Buku ini sudah siap. So lepas itu saya akan membekalkan jawapan. Saya perlu sedikit masa untuk menulis jawapan yang akan saya letak di belakang buku saya. Jadi buku itu lengkaplah. Ada penerangan dalam 2 bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, untuk memudahkan pembeli-pembeli yang suka menerima, memahami penerangan dalam bahasa Melayu. Dan buku ini, setiap latihan yang saya memberi contoh. Okey, contoh bagaimana menjawab. Dan di belakang buku ini adalah jawapan. Okey, dan sebenarnya buku ini bersiri, ada 7 tahap bersiri. Jadi untuk tahap yang kedua, level 2, ini level 1. Kita tengok kulit buku ini. Level 1 biru latar belakang. Okey, tapi level 2 pereka saya, my designer, my book designer, sudah saya memberitahunya bahawa saya ingin mempunyai buku yang sama lah. Reka cipta, reka bentuknya sama. Sebab apa? Sebab ini adalah buku bersiri dan semua berasaskan grammar. Jadi tidak payahlah kita mereka lain-lain gambar untuk buku yang sama. Maksudnya bahagian grammar. So saya cakap dengan dia, saya beritahu dia, tukar warna sahaja sudah cukup lah.
Jadi dia telah memilih satu warna yang saya sangat suka dan saya terima. So kita boleh tengok latar belakang di sini biru, biru langit atau biru laut yang apabila kita melihat kita berasa tenang hati kita. Jadi buku yang kedua level 2 warnanya purple, ungu. Latar belakang bahagian biru ini ditukar ke warna ungu dan sama juga waktu kita melihat warnanya dia terang, warna ungu yang terang, bright purple dan walaupun dia terang sedikit, ya tidak macam menyakitkan mata kita, ya cantik dan warnanya sama juga membawa ketenangan hati. Oke, saya suka. Yang lain sama, yang 1 tukar ke 2 itu saja sampai ke tahap 7 dan sama juga kalau kita lihat level 1, level 2 pun sama juga depan 38 bab ini ikut juga. Jadi ini anak kita semua. Mereka akan ikut kita sampai ke tahap tertinggi penghabisan. Sebab 38 bab ini yang saya mula di level 1 mesti kita belajar. Tidak peduli kamu tahap 1 atau tahap 7, ini semua mesti pandai, mesti belajar. Okay? So bukan seperti setengah-setengah subjek di mana kita sudah belajar maka kita belajar yang lain. Nah habis ini sudah belajar kan? Untuk grammar tidak. Untuk grammar tidak boleh. Untuk grammar kita mesti belajar dan belajar dan belajar sama. Yang 38 bab ini seperti kata hubung, conjunctions, prepositions, seperti present tense, past tense. Kamu masih ingat? Darjah 4 sudah mula belajar present tense, past tense atau darjah 3. Tapi sampai tingkatan 5 pun sama juga belajar present tense, past tense, conjunctions, prepositions, positive and negative statements, bagaimana bertukar ayat kepada soalan sama juga. Jadi ia akan muncul dalam setiap buku kita. Jadi saya rasa lebih baik kamu tahu 38 bab inilah sebab dia akan ikut kita. Hanya setiap tahap itu memang soalan yang saya keluarkan itu lebih panjang. Dan tahap 3 yang saya keluarkan itu maka saya akan gunakan cara karangan. Maksudnya bukan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Mungkin 10 tempat kosong dalam satu kita panggil petikan begitu supaya ya semakin mencabar. Dan ini dia. Untuk ini kelas online saya. Kelas online saya masih tertumpu kepada kelima-lima bahagian ini. Speaking, make sentences, listening, reading, grammar. Dan saya akan melancarkan kursus baru pada bulan November. Jadi saya akan umumkan permulaannya, pendaftaran di YouTube channel saya. Dan juga saya akan WhatsApp kepada sesiapa yang pernah WhatsApp kepada saya dan bertanya-tanya tentang kursus. Sama ada kamu ingin atau dapat menyertai, kamu tarik dan tengok masalah. Jikalau sesuai ingin menyertai, okey, sangat baik. So ini dia. Dan ada juga kursus-kursus ini yang saya tawarkan, tetapi itu atas permintaan sekolah rendah, sekolah menengah, SPM, MUWET atau IGCSE yaitu O level, IELTS atau kursus penterjemahan. Maksudnya dalam bahasa Melayu saya ingin cakap begini. Kalau dalam English bagaimana? Okey. Untuk English harian ataupun untuk bisnes. Waktu kita bercakap dalam
perbualan kita dalam bisnes, saya mau cakap begini bagaimana, atau penulisan. Waktu kita perlu dalam mesyuarat, selepas mesyuarat kita ingin mengemukakan, kita English panggil proposal, cadangan atau pendapat kita secara penulisan, email, report, atau pelajar universiti yang ingin membuat report lebih miring kepada orang yang bekerja. Tetapi pelajar kadang-kadang mesti buat report juga kalau dia terlibat dalam co-curriculum ataupun assignment ataupun minit mesyuarat. So kalau dalam bahasa Melayu saya ingin cakap begini, bahasa Inggris bagaimana. So kelasnya begini. Lagi satu yang saya rasa sangat bagus ialah ini, public speaking, di mana kamu dilatih untuk memberi pandangan, memberi pendapat, mengemukakan topik-topik tertentu, atau memberi syarahan, atau memberi, kita English panggil presentation, di halayak ramai. Sama ada di atas pentas atau di bawah pentas, itu tidak penting. Pokoknya di hadapan orang ramai, di hadapan sekumpulan orang, atau untuk orang yang bekerja, sangat penting kita dapat menyampaikan pendapat kita sewaktu mesyuarat atau sewaktu teleconferencing untuk syarikat-syarikat multinational atau syarikat dari luar negeri. Kita tengok gerak, kita gunakan teleconferencing. So how are you going to, talk confidently? Walaupun kamu mungkin tidak perlu menyuarakan atau menyampaikan sesuatu itu di halayak ramai, kelas sebegini akan membina keyakinan. You'll be very confident, okay? Dan kelas saya dibahagikan kepada individu, maksudnya seorang guru dengan seorang pelajar. Pasangan, maksudnya 2 orang pelajar, seorang guru. Pasangan saya tidak bererti suami isteri sahaja. Suami isteri kita okay. Anak dengan ibu atau bapa, atau adik-beradik, 2 orang kawan yang suka belajar bersama-sama. So pasangan, 2 orang pelajar, seorang guru, atau 3 orang pelajar, seorang guru. Okey, kamu bolehlah pilih yang mana kamu rasa sesuai untuk kamu, dan kamu boleh meminta juga apa yang kamu ingin belajar, sebab setiap orang itu mempunyai keperluan yang berlainan. Maka kamu boleh sendirilah membuka satu kelas untuk sendiri dengan kawan-kawan, atau dengan suami, atau dengan isteri, atau dengan anak, dan mintalah apa yang kamu ingin belajar, dan saya akan mengatur untuk kamu. Dan untuk November online ini, saya tidak ada tarik tutup, okay? Saya akan tentukan jumlah pelajar. Jadi tidak berasaskan tarik tutup, bilang kemudian kamu daftar, tidak. Sebab saya tidak akan seperti dulu terima sahaja pelajar. Sebab selepas mengajar, saya rasa jikalau pelajar terlalu ramai, saya tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajar-pelajar yang agak pendiam atau pemalu. Jadi kali ini saya tentukan kelas saya mahu berapa orang. Sampai ke jumlah orang yang saya mau, terus saya tutup kelas itu. So saya mempunyai keyakinan untuk memantau semua pelajar saya, tahu nama mereka, dan dapat berkomunikasi dengan mereka. Jadi dalam kelas mereka boleh menyertai pelajaran. Begitu saya dapat memastikan bahawa pelajar-pelajar saya akan maju dan tetap maju.
dan pada suatu hari nanti pandai, tidak tidak perlu bimbingan daripada saya sendiri maju. That is what I want. So kali ini saya tidak ada tarik tutup jumlah pelajar berasaskan jumlah pelajar. Jadi ada saya rasa kelas saya akan dikecilkan lagi supaya saya boleh tumpukan perhatian kepada setiap orang pelajar dan memantau kemajuan dan perkembangan mereka agar saya dapat melihat apabila kursus itu tamat mereka lebih yakin, mereka lebih pandai dan mereka benar-benar maju ke depan. Okey? Jadi hari ini itu saja. Jikalau kamu ingin menempah buku ini level 1, silalah WhatsApp kepada saya. Okey? 01978782999 WhatsApp kepada saya dan beritahu saya lah jikalau kamu ingin menempah level 1. Dan hari ini atau sesi ini saya ingin membincangkan cara menyusun ataupun apakah jawapan, lebih tepat saya cakap, apakah jawapan, bagaimana kita susun perkataan-perkataan ini semua. So kita mula dari mana? Di sini kamu tengok ada huruf besar. Itulah tip. Itu adalah tip saya. Huruf besar saya sudah tahu itu perkataan pertama. Jadi nombor 1 saya. Saya akan, isn't it? I will, akan. Kemudian memberi, give. Kamu, you. Sebuah hadiah. Satu hadiah. Satu itu hadiah, present. Saya akan memberi kamu sebuah hadiah. Jikalau kamu, so jikalau if. Kamu, you. If you membuat dengan baiklah, mempersembahkan, membuat persembahan yang baik dalam peperiksaan kamu. So if you membuat, do dengan baik, well. Mana if? So I will give you alright, present. Salah tempat. If kita mula sekali lagi ya. Semula dengan I will give you. 1, present 6. Jikalau if you 8. Do well. Do well, membuat dengan baik. Dalam, in. Kamu punya, your. Peperiksaan, examination. Okay, so jawabannya saya gunakan biru supaya senang lihat. I will give you a present if you do well in your examination. Okay?
Kesemuanya 13 patah perkataan. Sini kita tahu huruf besar nomor 1, we. Kami tidak keluar. We did not, yaitu tidak. So we did not. Keluar, go out. We did not go out. Kami tidak keluar. Kerana, because. Ia, it, sedang, was. Was dan were tambah ing. Raining, hujan, kemudian heavily maksudnya dengan lebat. 10 patah perkataan. So, kita tulis jawabannya. We did not go out because it was raining heavily. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 patah perkataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 patah perkataan. Okay, jadi inilah jalan bahasa yang betul. Biasanya saya selalu mengajar pelajar. Biasanya saya mulai dengan subjeknya. Subjeknya contohnya saya orang dulu. Selepas orang, kata kerja maksudnya action. Orang, and then the action, saya cakap kata kerja. So kata kerja. Kemudian kalau ada benda, maksudnya objek. Objek. Lepas objek, tempat. Dan habis tempat, kita boleh tulis masa berlaku. Jadi kalau kamu sendiri membina ayat, boleh gunakan cara ini. Orang mungkin I, you, we, they. Okay? Atau my father. Atau Amin. And then kata kerja, action. Berjalan kaki, contoh walk. And then objek. Yang objek, okay, jangan cakap walk. Saya cakap Amin makan. Eats. Makan. Kata kerja. And then makan apa? Objek. A plate of fried rice. Objek. Di mana? Di restoran. In the restaurant. Kemudian masa berlaku. Last night. Eats. So every afternoon. So orang, kata kerja, kalau ada objek, kata kerja itu eats, porridge, drinks, water. Di mana? In the canteen, the restaurant, at home. And then bila? Last evening, every evening. Begitu. Jadi ayatnya ikut susunan. So setakat ini sahaja. Saya berharap kamu suka akan video saya. Dan jangan lupa untuk memberi saya like, share, dan subscribe. Dan saya ada lagi satu pengumuman, yaitu rancangan saya sendiri. Saya merancang dalam masa yang saya lebih, pada waktu yang saya ada lapang, waktu lapang, saya merancang untuk mengadakan kursus-kursus luar negeri.
atau luar negara. Oke, contohnya New Zealand, Australia, the USA, the UK. Saya ada rancangan, saya plan. Saya merancang seperti ini. Saya mengajar mengikut sukatan kursus dari luar negeri, contohnya the UK. Okay, so saya terpaksa lah kita cakap berkomunikasi dengan mereka. Mereka akan kirim sukatan kepada saya dan saya mengikut sukatan dan mengajar, belajar. Lepas itu tengoklah, jikalau dia ingin saya memberi kerja rumah atau ujian kepada pelajar, atau mereka kirim soalan kepada saya dan saya memastikan pelajar membuat ujian, kemudian lulus dengan grade yang tertentu dan sijil itu dikirim dari luar negeri ke sini, maka kamu akan dapat sijil dari luar negeri. Jadi mungkin boleh membantu sijil ini dalam apa-apa situasi lah, mungkin ini membantu. Di samping itu, saya ada satu kursus yang saya rasa sangat baik, Diploma in Education. Itu pasti dari the UK, England, di mana saya akan mengajar mengikut sukatan Diploma in Education, dan saya mengajar. Lepas itu kamu mendapat sijil dari England, the United Kingdom. Dan itu Diploma in Education itu lebih miring kepada sesiapa yang ingin mendapat kerja atau bekerja di institusi-institusi pengajaran, institusi pendidikan. Contohnya di pusat tuition, di pusat bahasa, atau di sekolah swasta, okay? Sebab diiktiraf seluruh dunia. Dan lagi satu, saya amat berminat. Saya belum lihat sukatannya lagi, tapi saya rasa tidak susah itu. Diploma in Childhood Management. Maksudnya untuk sesiapa yang ingin menjadi guru tadika atau taska. So childhood management, bagaimana manage atau mengurus kanak-kanak. Okay? Tengoklah saya, sama ada saya mengambil sijil dari Singapura ataupun dari England. Saya tengok keadaan. Dan waktu segala-galanya okey, saya akan umumkan di YouTube channel saya. Dan saya akan message juga WhatsApp kepada sesiapa yang pernah WhatsApp kepada saya. Dan jikalau kamu ada minat, bolehlah menyertai kursus dan lepas itu mendapat sijil dari luar negeri. Singapura itu satu pilihan yang baik. So jikalau Singapura menawarkan apa-apa kursus yang saya rasa dapat membantu kamu, apabila sudah mendapat sijil, saya akan berurus dengan mereka, sebab Singapura adalah negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, dan saya rasa mereka juga mengikut sistem dari luar negeri, England dan sebagainya. So saya akan tengok, I will try to liaise with them, dan lepas itu saya akan umumkan di YouTube channel saya ataupun saya WhatsApp kepada kamu lah, tengok keadaan. Okay? So sila beri saya like, share dan subscribe, dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Selamat tinggal.